Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi untuk bab 1, rangsangan dan gerak balas. Hari itu kita dah belajar ada dua jenis gerak balas yang dihasilkan oleh manusia. Yang pertama tindakan terkawal, yang mana tindakan tu disedari oleh manusia dan dikawal oleh otak manusia. Okey, so hari ini kita akan belajar tindakan luar kawal, salah satu lagi gerak balas yang dihasilkan oleh manusia. Yang mana tindakan luar kawal ini ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa kita sedari dan juga kita tidak difikirkan terlebih dahulu. Okey, so ada dua jenis tindakan luar kawal. Yang pertama, tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Medula oblongata ni adalah salah satu bahagian dalam otak manusia yang mana ianya mengawal aktiviti seperti denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan juga rembesan air liur. Denyutan jantung contohnya kita tak boleh nak kawal lah denyutan jantung ni. Sama juga dengan pernafasan. Okey, peristalsis ni adalah keadaan di mana apabila kita menelan makanan so makanan tu akan masuk ke bahagian esophagus dan dia akan melalui satu gerakan, dia akan ditolak masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. So itu kita namakan sebagai peristalsis. Okay, semua tindakan ataupun aktiviti ini tidak dikawal oleh otak manusia. Sebaliknya ia berlaku di medula oblongata. Okey, yang kedua, tindakan luar kawal yang kedua ialah melibatkan saraf tunjang ataupun kita kenali juga ianya sebagai tindakan refleks. Refleks ni maksudnya bila kita terkena sesuatu, contohnya macam objek panas, automatik kita akan terus tarik tangan kita. Itu contohnya lah. Ni dikawal oleh saraf tunjang. Contoh lain adalah apabila kita terpijak benda tajam ataupun terpegang sesuatu benda yang tajam, contohnya seperti duri. So automatik kita akan tarik tangan kita ataupun kita akan tarik kaki kita daripada terpijak benda tajam tu. Yang ketiga adalah manusia dia akan automatik bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. So kalau kita perhatikan, kesemua jenis tindakan refleks ni dia punya kepentingannya adalah untuk melindungi manusia daripada sebarang kecederaan. Kita perlu bertindak pantas kan. So kadang-kadang bila satu maklumat tu nak sampai ke otak, dia mengambil masa. So tindakan refleks ni adalah tindakan yang berlaku secara automatik serta-merta. So dia berlaku dengan sangat pantas lah untuk mengelakkan kecederaan pada manusia. Okey, so bagaimana arah aliran impuls dalam tindakan luar kawal? Okey, so ni contoh bergambar lah, kamu boleh tengok dekat sini. Apabila hujung jari kita panggil sebagai reseptor. Di hujung jari kita ni terdapat reseptor sentuhan. Reseptor haba yang peka kepada haba. So bila hujung jari kita tersentuh cerek yang panas, maka automatik impuls akan dialihkan. Okey, ni kamu tengok arah aliran yang warna hijau ni. So impuls dia akan mengalir terus pergi ke saraf tunjang. Dia tak pergi ke otak Dia terus pergi ke saraf tunjang, maka saraf tunjang akan terus menggerakkan efektor iaitu bahagian otot pada kita punya lengan. So lengan kita automatik akan terangkat. Dia akan terus menyebabkan tangan kita terangkat dan jari kita akan dijauhkan daripada objek panas tadi tu. So ini semua adalah satu kelebihan lah kita katakan untuk melindungi manusia daripada kecederaan. Okey, yang terakhir sekali adalah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Okey, so antara kepentingannya adalah dia mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan supaya manusia dapat menjalankan proses seperti pernafasan dan juga pergerakan badan. So sistem saraf seperti mana yang kita dah belajar hari itu terbahagi kepada dua, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat kita ada
otak dan saraf tunjang. So sekiranya salah satu daripada sistem saraf ini terjejas, contohnya saraf tunjang mengalami kecederaan, contohnya berlaku seperti kemalangan, so lazimnya seseorang manusia tu dia akan boleh jadi lumpuh, mungkin lumpuh sementara ataupun lumpuh separa badan, ataupun boleh jadi juga lumpuh kesemua sekali bahagian badan dia. So maknanya dia akan terbaring sahajalah di atas katil dan tak dapat berbuat apa-apa. So ni sangat bahayalah kepada manusia sekiranya berlaku kecederaan kepada mana-mana sistem saraf. So itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. So saya harap kamu dapat bezakan apakah ia tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. So kita bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.